Hi guys, testing. Boleh dengar semua? Boleh dengar. Boleh. Okay, cun. Okay, let's start. Okay lah, first thing Okay, first thing saya ingat banyak member. Okay, hari ni just saya nak cover. Okay, kebanyakan member yang tanya pasal macam mana nak screen counter lah. Okay, screen counter. Lepas tu ada yang tanya macam mana nak set yang member-member yang subscribe premium indicator tu macam mana nak set, macam mana nak tengok semua tu kan. Okay, so first saya nak start daripada macam mana nak set indicator lah. Okay, senang. So ada yang member saya dah bagi access dah. So I think kebanyakan saya dah bagi access dah. Okay, so ataupun macam mana nak tengok chart saya. Okay, bila advisor saya post ataupun saya post, okay, macam mana nak tengok macam mana nak baca chart tu okay. So first thing, example bila dah pergi macam ni okay. Okay, kita dah chart trading view macam ni. Okay, kalau yang guna free tu boleh kita sajalah. So make sure remove semua indikator yang ada pada chart tu. Okay, make sure remove. Okay, so macam mana nak tukar? Ada yang tak tahu nak tukar apa ni daripada line. Sebenarnya yang original bila register untuk free tu dia akan bagi line. So just klik yang ni, garisan ni, tukar kepada digit lah. Okay, so jadi candlesticks lah. Okay, first thing. Second, lepas tu boleh tengok yang FX ni, penunjuk dan strategi ni. Okay, so just klik yang tu, FX tu, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar macam ni. So dia ada kegemaran. Okay, favorite lah. Yang ni yang original indicators. Okay, original indicators. Lepas tu ada public indicators. Okay. Okay. So lepas saya dah bagi okay, lepas saya bagi apa tu access. Okay, member boleh tengok ada skrip jemputan sahaja ataupun dalam bahasa English invite script ni lah. Okay, so klik tu boleh nampak semua indicators kat sana lah. Okay. Okay, so boleh apply lah mana-mana indicators yang member nak. Okay, senang dia. Yang ni saya dah bagi tahu masa kat video tu. Okay, so masa kat video tu saya dah bagi tahu. So example kita apply je lah. Okay, macam MACD-BB, MACDX, plastik ni apply lah, semua apply. Okay, so just apply je. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, so example dia. So ada yang boleh apply 3 saja. Okay, so yang boleh apply 3 saja tu, so example dia ada 3 indikator je. Okay, so boleh rotate guna lah. Okay, lepas dah 3 indikator tu remove salah satu ataupun 2, boleh apply yang lain. Okay, yang orang yang guna yang indikator free tu. Okay, so second thing, macam mana nak set macam dekat chart saya tu, dekat sebelah ni dia ada pricing dia akan keluar. Okay, bila masuk semua tu, yang tu boleh set kat sini. Pergi ke ciri carta ni. Okay, pergi kat skala. Okay, pergi kat skala ni. Lepas tu pergi ke label penunjuk, label nama penunjuk ni, kasih tick dia macam tu. Okay, kasih tick. Lepas tu label nilai terakhir penunjuk, kena tick, baru boleh nampak harga dia. Tengok tu. Okay, baru boleh nampak harga dia clear. So tekan OK. Tu je. Okay, itu je setting dia. Okay, lepas tu adjust lah, adjust color berapa. Okay,
So berapa besar member nak tu, just skala dia. Okay, nak besarkan ke, nak kecilkan ke candle tu, yang tu depends kepada member sendiri lah. Okay, ada yang nak tengok besar, ada yang nak tengok kecil. Macam saya suka kecil. Okay, ikut preference sendiri lah. Okay, so boleh lah tengok. Tengok ada setiap indikator dia. Kenapa ada banyak kat sini? Ada banyak indikator. So dia ada, setiap indikator tu dia ada harga tersendiri lah. Okay, so dia ada harga tersendiri. Okay, dia akan keluar. So kita tengok macam ni kat sini ada double buy signal ni kat sini. Okay, boleh lah tengok kat sini. Yang ni arrow, ini buy ni nama dia alert. Okay, tengok ni arrow lah, arrow. Okay, arrow sebenarnya yang biru dengan apa, dengan merah, itu arrow. Okay, dengan alert ni adalah yang perkataan buy dengan sell tu. Okay, yang tu alert. Okay, buy dengan sell, yang tu alert. Okay, so kita boleh tengok kat sini lah. Okay, kita boleh tengok kat sini Bull Traders Club EIP buy and sell arrow. Bila dia keluar harga tu 0.490. Yang ni lah, dia keluar 0.490, dia keluar alert dia, previous alert dah. Okay, dia keluar. Lepas tu kita boleh tengok kalau merah, yang ni lah sell signal, dia keluar. Okay, lepas beberapa hari tu dia keluar balik sell signal. Okay, so yang itu satu indikator. Lagi satu indikator tu yang scalping, okay, ataupun intraday. So yang ni intraday ni sebenarnya, kenapa saya letak intraday ni, bukan boleh saja gunakan untuk intraday. Dia sebenarnya boleh gunakan sampai 5 minit. Pasal tu saya letak kat sini 5 minit, 5 minutes plus lah. Okay, kalau kita tukar chart kat sini, kita boleh gunakan sampai 5 minit. Okay, yang indikator tu boleh gunakan sampai 5 minit. Okay, kalau kita gunakan untuk 5 minit, dia punya signal lain sikit lah. Macam ni lah. Okay, harga dia lain, masuk 0.505, TP1, TP2 dia berapa. Tapi tak payah tukar apa-apa, semua saya dah set default, dia akan automatic tukar ikut chart time frame. Okay, chart punya time frame. Kalau kita tukar satu hari, harga tu akan tukar untuk kiraan satu hari punya. Okay, kalau tukar untuk satu minggu, dia akan kira untuk satu minggu punya buy entry, TP1 berapa, TP2 berapa, untuk 5 minutes berapa, untuk 15 minutes berapa. Dia automatic, dia akan kira. Tak payah pergi setting tukar apa-apa dekat indicator. Dia memang default saya dah set semua auto. Okay, yang ni untuk, yang ni indicator ni boleh guna sampai 5 minit, paling kurang lah 5 minit. Okay, the best 5 minutes lah. Okay, indicator lain tu advisable guna atas 15 minit. Okay, indicator lain. Okay, buy and sell alert, buy and sell arrow, okay, MCDX, MACD, Storch, semua ni lebih baik gunakan lebih daripada 15 minit, 30 minit ataupun 1 jam macam tu. Okay, okay, satu indikator je ni sahaja boleh guna sampai 5 minit. Okay, so yang ni settle kita boleh tengok macam mana nak set betul dah saya beritahu. Okay, the most important, macam mana saya screen. Yang ni banyak member saya tanya, macam mana saya screen counter, macam mana saya screen counter. Senang je. Okay, senang je. Saya tak pergi tengok baca fundamental semua. Saya orang technical kebanyakan. Okay, saya tengok technical, chart, ada buy and sell, ada arrow. Saya pergi buy call lah. Okay, saya pergi buy call ni daripada indikator saya. Dulu saya buat analisis, memang betul. Tapi sekarang pasal ada indikator ni, saya dah malas sikit nak buat analisis sebenarnya. Saya tengok indikator ada buy signal ke tak, tengok momentum ada ke tak. Okay, bagi buy signal lah. Macam hari ni saya bagi, hari ni saya sibuk sikit, so saya bagi satu je, Nalabs. Dia keluar signal. Sebenarnya ada banyak signal keluar, tapi tak sempat nak check, so saya bagi Analab
1.16 dia naik 1.17, tak silap. So because dia ada buy signal lah. Macam mana lapse ni. Okay. So kita boleh check kat sini. Okay, dia keluar 1.16. Masa harga tu 1.16 saya bagi apa tu, signal kat channel. Lepas tu harga naik 1.17 lah. So kemungkinan dia akan gap up tomorrow lah, tak tahu lah. Okay, kita check momentum esok. Okay, stock pun uptrend, MACD BB green dot uptrend, so cantik lah. Okay, so tapi dia slow and steady dia bukan counter empik, dia slow and steady. Banker chips low lagi. Okay, so kalau pakai live chart kita boleh tengok banker chips ni dia boleh tengok harga apa, value ni akan tukar-tukar. Okay, kalau live chart. Okay, kalau tak live dia delay, dia lambat tukar 15 minit. Kalau guna free trading view live, saya boleh tengok yang ni dia akan tukar-tukar. Okay, dia 7 dia tukar jadi 8, 6, 15, 14. Boleh tengok, kita boleh tengok retailer berapa, hot money berapa tukar. So kita boleh check lah. Okay, banker berapa, kita boleh check. Okay, so MCDX smart money lah. Okay, so macam mana nak screen counter? Okay, semua trading view ke bawah ni ada penyaring saham ataupun stock screener. Okay, saya pernah ada message member pergi set kat sini. Okay, tapi ada member masih lagi confused lah. Okay, so just klik yang ni. Okay, saya tak guna, ada orang guna banyak setting. Okay, macam saya, to be honest, saya tak suka guna banyak setting. Okay, malas nak guna lah sebenarnya. Okay, pasal apa, saya letak satu je. Okay, so macam mana nak buat setting? Example, okay, padam ni dulu. Okay, so saya ada banyak benda kat sini. Okay, benda ni saya tak tahu free. Saya ingat free yang ni tak ada kot. Okay, refresh dia 10 saat. Saya ingat refresh dia lambat sikit. Okay, saya letak 10 saat. Kalau ada yang subscribe apa tu pro ke ataupun live chat, saya ingat refresh dia cepat sikit. Okay, so saya letak 10 saat. So di setiap 10 saat tu 10 second dia akan refresh. Okay, so dia akan refresh. So hari ni yang ni counter. Okay, volume dia. Okay, sebenarnya ada banyak counter yang keluar. Saya yang tak ada masa nak bagi sorry Okay, macam Hashtag dia ada keluar sebenarnya, bukan tak keluar. Okay, dia dah keluar ni. Okay, Hashtag. Okay, Lawa. Okay, TechFast, semua ada keluar. Okay, ni. Okay, Analabs pun dia ada keluar. Okay, sempat tinggal satu je. Okay, banyak dia keluar. Anju, Priwa. Okay, saya ingat yang ni semua naik tinggi kan. Dia dah keluar. Sebenarnya dia keluar awal. Okay, kalau live chat dia akan keluar awal sikit lah. Okay, so ada banyak. Okay, banyak dia keluar. Okay, banyak keluar. Kita tengok kat sini. Okay, so dia keluar. Bukan simply saya bagi Okay, ada member yang ingat saya simply bagi. Bukan saya simply bagi, ni aku. Tengok ni, dia dah keluar dah. Pukul berapa dia keluar? Dia boleh check timing lah kat sini nanti. Okay, pukul berapa dia keluar. Okay, sebenarnya semua ni dah pagi-pagi dah keluar dah. Okay, so dekat screener ni. Okay, tapi saya takkan simply bagi. Sebenarnya saya akan check lah. Macam Jax, Jax ni pun dia naik tinggi kan. Dia dah keluar dah. Okay, dia dah keluar dekat screener tu. Okay, ada banyak Okay, so banyak counter hari ni fly, semua dia keluar. Hari ni saya busy sikit, ada meeting, so tak sempat nak bagi apa ni, record. Okay, so first yang ni refresh, kita dah set. Okay, yang ni gambar keseluruhan. Okay, saya selalu letak, saya nak tengok semua. Okay, so just klik yang ni gambar keseluruhan Okay, overall.
Okey, lepas tu tak ada prestasi waktu dilanjutkan, ini semua saya tak set apa-apa. Okey, saya just set gambar keseluruhan. Okey, tu je. Yang ni kalau nak download dia punya data, kita boleh download. Okey, export. Hari tu saya export dan letak dekat channel lah. Okey, yang ni letak kita boleh tukar 1 minute ke, 5 minute ke, 50 minutes ke, 1 hour ke, 4 hours ke, 1 day. Kita boleh tukar. Okey, saya letak 1 day. Okey, saya letak 1 day. Okey, so apa beza ni 1 day dengan 5 minit, 1 minute? Okey, kalau 1 day tu dia akan kira walaupun volume masuk, dia akan tengok data tu boleh digunakan untuk 1 day ke tak, baru dia akan masuk dalam screener. Kalau 1 minute, semua kebanyakan counter volume masuk dia akan bagi dalam screener. Okey, pasal tu letak 1 day. Depends kepada trader time period apa yang trader nak. Dia ada sampai 1 month juga okey. Kalau yang nak pergi swing, bolehlah letak 1 minggu. Okey, dia akan bagi screener untuk 1 minggu. Okey, so macam tu lah. Tapi saya letak 1 day. 1 day ni just nice. Okey, just nice. Boleh gunakan untuk swing, boleh gunakan untuk limit. Okey, dia tak jadi masalah. Okey, dia macam standard average 1 day. Okey. Okey, so yang ni pasaran ni letak Malaysia. Jangan bagus semua. Okey, pergi cari Malaysia, letak Malaysia, senang. So dia baru keluar yang apa, screener Malaysia punya. Okey, di Malaysia lah, senang sikit. Okey, so lepas tu yang ni paling penting. Saya guna benda ni satu je, screener. Okay, orang tanya macam mana saya boleh screen counter. Okey, ini rahsia saya lah, bukan rahsia besar pun. Okey. Okey, dalam ni okey, dia ada banyak, dia standard setting saya guna standard setting je. Okey, paling banyak dipermodalkan penaraju volume. Okey, yang ni pun kalau nak member nak guna boleh. Paling untung, paling rugi, peringkat paling tinggi, rendah, dividen tinggi. Ada yang suka dividen, boleh lah. Ni dah 52 weeks low, 52 weeks high, semua ada. Paras tertinggi yang baru, paling dia tentu volatile. Okey, macam XOX. Kalau letak ni, XOX semua akan keluar. Okey, so terlebih beli, terlebih jual, mengatasi SMA 50. So standard lah. Okey, perolehan minggu ni. Okey, so yang ni standard setting. Apa yang saya suka ni volume luar biasa. Okey, volume luar biasa ni, kalau volume masuk, kalau ada orang start beli, dia akan keluar. Terus dia akan keluar dalam chart. Kalau dia orang start beli lah. Okey, bukan dikatakan kalau kita ada benda ni beli bukan terus beli. Okey, example, yang ni semua hari ni keluar betul. Okey, kita check Okey, macam ni dia akan pop up. Dia akan pop up dekat screen saya. Okey, bila kita dah set alert tu, dia akan pop up dekat screen. Ada volume masuk. Okey, bila dia pop up, apa saya buat? Saya just tekan apa tu pop up tu. Okey, so example kita tekan ni. Okey, YNG kan. Okey, just tekan. Tengok tu. So chart tu akan keluar. So saya check lah. Okey, saya check. Okey, boleh ke ni? Boleh ke ni? Boleh ke? So macam ni, saya check. Okey, check. Okey, saya letak momentum example. Okey, tengok ni. Walaupun ada macam ada buy signal pada 27 November. Okey, lepas tu tak ada buy signal lagi. Dia kata buy entry 0.510, price pun dekat 0.510. Saya check juga. Okey, saya check MACD pun green dot tapi tak ada banker chips. Okey, stocks dekat oversold, overbuy. Okey, stocks dekat overbuy tapi momentum down. Tengok tu. Ini momentum indicator. Boleh cari dekat indicator ni. Dia free Yang ni daripada trading view. Tak payah beli semua apa. Yang ni momentum lah. Ini yang saya guna. Okey, momentum. Biasa je. Indicator biasa je saya check. Momentum down. So kalau momentum down tu, dia momentum ni sebenarnya banyak orang salah faham. Momentum dengan buying rate, saya dah explain dulu dekat group. Momentum dengan buying rate tu dua benda yang berbeza. Walaupun buying rate dekat platform 100%, tapi kalau tak ada momentum jangan masuk because slow. Okey,
bukan dikatakan jangan masuk, boleh masuk, can go in, okay, not a problem actually, okay, but bukan untuk intraday lah, okay, bukan untuk FIFO, kena tunggu di slow naik, okay, because orang yang tengah beli tu slow. Momentum ni sebenarnya berapa cepat orang beli, berapa laju orang beli, orang tengah beli. Macam hari tu apa counter buy holding buy holding 13,000 transaction. Okey, bila saya tengok dah 13,000. Banyak orang tengah beli, laju. Yang tu dikatakan momentum. Kalau momentum tu laju, kita boleh masuk untuk intraday ke, untuk rempit ke, untuk fast in fast out. Yang tu boleh lah. So kita check kat sini. So yang ni momentum low. Okey, yang ni yang saya bagi masa member-member semua tanya, suruh komen certain counters tu, saya bagi momentum low kan. Yang ni lah. Ni momentum low. Okey, senang je. Okey, momentum low. Kalau momentum low boleh masuk ke? Boleh, depends kepada trader. Beli, simpan, dia mesti naik. Ni lah tengok. Kita tengok. Dia naik sampai 0.6 dulu. Harga sekarang 0.510 disuruh masuk. Tengok tu TP2 ini dia kata 0.640, TP1 0.575. So yang tu lah example. Okay, so macam ni kita check bila pop up tu keluar, okay, daripada screener tu, kita check dekat chart. Jangan terus beli je, kita check, kena check juga dekat chart. Okay, so back to screener ni. Okay, so dia ada banyak benda keluar. Okay, macam YNG ni, kalau nak check chart pun boleh. Okay, ataupun macam mana nak shortcut sikit lah. Okay, takkan nak check semua kan. Okay, macam mana nak shortcut, tengok perubahan ni percentage. Yang ni kosong, that means tak ada orang beli tapi tak berubah. Dia orang tengah beli tapi belum, yang selling queue tu belum clear lagi. Okay, kalau selling queue clear baru dia naik 1 bit kan. Okay, dia tak naik 1 bit. Okay, 1 bit naik baru percentage tu naik. Okay, orang beli tapi selling queue tak habis, so tak payah. So yang ni cancel. Tengok macam mentega ni. Mentega ni naik 6.9%. Kita boleh check. Yang ni 3.28%, kita boleh check. Yang ni 12%, belian kuat. Yang ni kita boleh check boleh check. Klik, dia check. Klik dia shut stop tukar, kita boleh check harga naik. Tengok ni. Yang ni kat sini dah ada strong buy, ada arrow dah. Bank kecil semua full untuk day chart Okay, saya selalu tengok day chart because day chart ni lebih kalau kita check day chart dia lebih confident sikit lah. Okay, saya tahu macam mana nak explain. Dia lebih confident. Kalau tengok 15 minit tu, apa benda 15 minit, 30 minit ni sebenarnya. Kalau tengok yang 15 minit, ada yang suruh tengok 15 minit, 30 minit kan, time frame tu. Sebenarnya banyak orang tak tahu apa benda tu 15 minit, 30 minit time frame tu. Sebenarnya dia just ambil data. Semua ni indicator ni moving average. Fundamental dia moving average. Apa-apa indikator yang kita guna tu datang daripada moving average. Okay, semua pun moving average. Tapi macam mana kita tukar moving average tu terpulang kepada kita. Okay, apa-apa indikator pun dekat dunia ni semua datang daripada moving average. Okay, saya boleh money back guarantee. Okay, kalau ada orang nak cakap dia indikator tu tak datang daripada moving average, datang jumpa saya lah, nanti saya explain Okay, semua datang daripada time series sebenarnya. Okay, so kenapa dia orang panggil time series ataupun moving average? Because dia kira berapa data yang kita nak ambil. So example, kalau kita tengok 5 minit, dia just ambil data 5 minit saja. Okay, data 5 minit saja. So kalau just imagine logik kalau kita tengok 5 minit je, masuk 5 minit kena keluar cepat Okay, 5 minit 5 minit. Jangan nak hold belah satu hari. Kalau tengok 15 minit, masuk keluar 15 minit juga. Okay, because kita tengok 15 minit je. Tapi 15 minit tu 15 minit yang lepas. Dia fokus untuk apa yang akan jadi untuk 15 minit yang akan datang. Dia ambil yang 15 minit yang lepas, dia fokus yang 15 minit akan datang. Okay, macam tu dia akan kira. Kalau ambil yang satu hari tu, dia ambil satu hari punya data,
dia akan fokus apa yang akan jadi dalam satu hari yang akan datang. Kalau ambil satu minggu, dia ambil yang satu minggu lepas punya data, dia akan fokus satu minggu yang akan datang. Macam ni lah moving average punya calculation. Okay, so kalau member yang tak tahu macam apa kegunaan time frame ni, ini adalah kegunaan time frame. Kenapa dia letak time frame? Because time frame tu untuk detect berapa data kita nak ambil. Okay, kalau ambil 5 minit, dia akan bagi next 5 minutes punya forecast dia lah. Kalau 5 minutes tu jatuh, keluar. Kalau kita dah set 5 minit, kita kena keluar dalam 5 minit. Kita kalau dah set 1 hari, kita kena keluar dalam 1 hari. Kalau 1 minggu, kena keluar dalam 1 minggu. So kalau kenapa saya cakap 1 hari ni boleh guna? Because kebanyakan 1 hari ni kita tengok dia ambil 1 hari tu next one day ataupun next few days, kemungkinan dia akan sama. Okay, kemungkinan dia akan sama. Pasal tu, kalau tak, kita kena check untuk 1 minggu. Okay, 1 minggu tu apa? 1 bulan. Macam mana? Okay, kalau 1 bulan tu untuk meet, macam mana? Pasal tu sometimes ada yang member yang sangkut bila beli, dia naik sikit, lepas tu tak sempat TP, dia jatuh balik. Saya kata boleh hold untuk meet tu, pasal saya check untuk 1 bulan. Bila saya check untuk 1 bulan, dia masih lagi uptrend. Okay, macam example yang mana okay, macam hari ni ada yang masuk DPS WB, dia naik tapi tak sempat untuk TP kan. So macam ni, tengok tu buy entry dia 0.70. Okay, untuk scalping 0.70 DPS. Tapi kalau yang ada yang apa ni, arrow ni, arrow dah bagi kat 0.065 arrow ni. Okay, arrow ni. So dia naik sampai 0.085 lah. Okay, dia tak sampai TP2 0.90, tak sempat. Okay, so masih lagi uptrend signal. Okay, tapi MACD BB ni dia dah bagi red dot, banker chip slow, torch masih lagi uptrend, momentum lagi up lagi. Okay, so kalau macam ni dia confuse sikit. Kalau kita confuse tu, sekarang harga dah turun. MACD BB untuk selalunya MACD ni untuk swing ataupun mid, bukan untuk short term ataupun FIFO MACD ni. So MACD BB ni masih lagi merah, sell signal. Dia tak bagi lagi apa green signal. So macam mana nak check? Kita check lah. Tukar 1 minggu. Okay, tukar 1 minggu, tengok tu 1 minggu green signal. Pasal tu saya kata boleh hold. Bukan saya yang simply bagi katakan member boleh hold. Sebenarnya saya tengok, kalau saya tengok 1 hari tu dah kurang, dah jatuh, saya tengok untuk 1 minggu. So dia ambil 1 minggu punya data, dia akan fokus next 1 week punya pricing ataupun movement dia. Okay, dipanggil movement. So movement dia kata okay, tengok tu red dot, banker chip semua naik, dia fokus banker chip akan naik, momentum lagi up. Okay, so macam tu lah. So lepas tu kalau masih lagi red, tukar jadi 1 bulan. Tengok tu, lagi tinggi dia punya dia. Tapi banker chip kurang, tapi momentum up lagi. Touch dekat overbuy dah. Okay, OB dah. Macam tu lah. Kita boleh check. So consider DPS WB ni kita boleh hold lah 1 minggu. Okay, 1 minggu ke 2 minggu ni boleh hold, masih lagi uptrend signal. Macam tu lah saya bagi. Okay, boleh hold. Lagipun yang ni expired 2025, so lama lagi. So mesti dia akan naik lagi tinggi. Kalau hold untung besar. Okay, logik lah. Tanpa tengok chart pun logik dia 25, lagi ada 5 tahun. So dia akan naik slow-slow ni, naik pun jadi 15 sen ke 20 sen ke, untung besar. So tanpa tengok chart pun memang boleh hold sebenarnya. Okay, memang harga pun tak tinggi sangat, 7 sen 8 sen beli tu still okay. Okay, so yang ni okay, so example lah saya bagi okay, so back to screener. Okay, so macam ni lah saya letak volume luar biasa. Okay, saya tak guna benda lain ini memang yang apa yang saya guna. Okay, yang ni semua apa ni,
orang kata secret saya lah. Ada orang kata saya tak bagi tahu secret semua kan. Ini sebenarnya bukan secret, semua ni benda dalam training view. Okey. Ini saya guna satu benda ni, volume luar biasa. Senang nak tengok volume masuk ke tak. Volume masuk, kita check dekat chart ada signal ke tak. Guna saya punya indicator, itu je saya guna. Okey. Okey, benda ekstra. Okey, ekstra kalau yang ni saya tak pernah set apa-apa Okey, ni penapis ni, filter. Okey, filter. Filter ni apa benda ni, filter. Kita boleh check tengok ni. Okey, jenis simbol saham biasa. Kita set kat sini apa kita nak. Okey, saham biasa ke, resit pembangunan simpanan, ETF, saham pilihan Okey, ini kita trader boleh tick kat sini lah. Okey, volume, berapa volume kita nak. Okey, volume atas berapa nak. Okey, perubahan berapa. Okey, yang ni saya tak set yang ni saya tak set pasal tu yang ni perubahan dia dekat bawah. Okey, saya tak set. Okey, saya tak set. Okey, benda ni saya just tengok-tengok je. Sometimes saya tengok, simply tekan-tekan je. Okey, saya tak suka set semua ni. Okey, kalau member nak set, boleh dekat filter ni. Kalau nak set spesifik spesifik filter yang member nak tu, boleh lah set kat sini. Okey, senang juga. Okey, macam perubahan berapa nak, 3% dia berubah, dia akan bagi pop up, dia akan bagi signal. Okey, dekat alert tu. Okey, bilangan kerja berapa nak, EPS berapa, nisbah berapa, penilaian berapa, pemodalan pasaran berapa. Boleh, semua boleh set. Yang ni sebenarnya satu persatu kita boleh set. Okey, lebih detail lah. Okey, tapi saya tak suka set, malas nak set sebenarnya. Okey, so kita boleh set lah berapa saham kita nak. Okey, so kita boleh set. So kalau kita kurangkan ni, dia akan bagi counter-counter yang dia Q dia tak tebal, saham volume saham dia tak tebal. Okey, so dia akan bagi yang volume yang kurang. Okey, yang ni semua indikator ADI. Okey, semua ni indikator apa yang kita nak set, kita boleh set kat sini lah. Okey, ada banyak. Tengok ni, beta. Beta ni sebenarnya untuk warrant. Okey, beta ni saya dah explain dalam kelas saham saya, apa kegunaan beta semua ni. Okey, so bilangan perbankan saham. Okey, kita boleh lihat Bollinger, low band, semua ni indikator kita boleh set. Okey, nilai berapa, apa channel, semua kita boleh set. Buka tinggi rendah, apa kita nak, semua kita boleh set. Atas melintasi, tidak sama. Okey, kita boleh set. Semua kita boleh set. Semua ni indikator. Okey, dividend, semua kita boleh set. Okey, EMA 10, 100, 20, 200, 35, kita boleh set kat sini lah. Okey, kita boleh set, dia akan bagi signal. Okey, semua tengok ni. Ada banyak benda. Okey, ada banyak indikator kat sini kita boleh set. Okey, MACD kita boleh set, MACD signal level, semua kita boleh set. Okey, banyak benda kat sini. Okey, banyak kita boleh set. So pasal tu saya malas nak set semua ni. Okey, boleh, bukan dikatakan tak boleh. Okey, saya malas. Okey, stochastic, RSI, dia ada RSI fast, slow, semua kita boleh set lah. Okey, kenapa saya tak guna benda ni? Because benda ni saya dah buat dalam indikator saya. Okey, saya dah buat coding dia dekat indikator tu. Pasal tu indikator tu dah bagi buy and sell. Bila harga tu naik ke, harga tu turun, dia bagi buy and sell. So pasal tu saya tak suka guna penapis ni, filter ni. Filter ni boleh digunakan kalau tak ada indikator tu. Okey, kita boleh gunakan tu lah. So dekat sini ada deskriptif.
Okay, fundamental boleh set juga, fundamental, technical, banyak benda kita boleh set. Okay. So semua tu semua lah, yang semua ni tadi. Okay. So yang ni filter. Okay. Tapi saya tak pernah guna penapis ni. Tak pernah. Okay. Never. So only saya guna satu benda ni. Satu benda je saya guna, volume luar biasa. Okay. Orang dah start beli, dia akan keluar pop-up. Okay. Saya terus check kat chat, boleh beli ke tak? Boleh beli. Senang. Okay. Okay. So macam mana nak set trigger? Okay, lepas kita dah set volume luar biasa macam ni ataupun penapis, okay, kesukaan apa yang kita nak filter, RSI ke, stokastik ke, okay, kita semua dah set. Okay, dah set semua dah set. Macam mana nak buat trigger? Okay, klik yang ni macam yang ada jam ni. Okay, mengaktifkan pemberitahuan macam jam ni. Okay, masa tamat tempoh ni, ni kasih panjangkan sikit lah. Okay, panjangkan sikit lah. Okay, saya letak sampai Januari 20, 21, 25. Okay, panjangkan sikit lah. Okay, so tindakan pemberian tahun, paparkan tertingkap timbul. So dia akan pop up dekat screen member. Kalau buka trading view tu, dia akan pop up. Ataupun kalau member tengah kerja, boleh letak menghantar email. Okay, menghantar email ataupun ni menghantar email dengan apa? Menghantar email kepada SMS. Tik dua ni, benda ni. Okay, lepas tu tag member punya apa? Email address. Okay, bila dah tag member punya email address, dia akan hantar alert tu kepada kat email. Okay, setiap alert, setiap yang ni keluar, dia akan hantar kepada email. Macam saya ni, kalau tak percaya, tengok ni, dia akan hantar kat email. Senang. Dia akan keluar. Okay. Macam ni lah. Okay, macam ni. Hari ni dia keluar. Okay, tengok ni, dekat email saya dia keluar semua signal lah. Ni dia keluar semua signal dekat sini. Green tag lah, Sigas lah. Okay, masa saya busy meeting ke, saya just check email saya. Saya tak boleh buka trading view kan, saya check dekat email lah. Apa dia punya tu keluar, saya terus check dekat phone je. Dekat phone apa, trading view apps tu dekat phone, saya just check type apa counter. Okay, macam TT Jaya keluar dekat email kan, saya just check je lah dekat phone. Okay, macam tu, senang. Okay, ataupun boleh letak alert tu dekat phone juga, kan pop up dekat phone. Okay, so depends lah apa yang member nak. Okay, so macam ni. So example tindakan lebih ni, menghantar ni. Okay, so dia akan hantar mesej lah. Okay, mainkan bunyi ke apa-apa kita nak, semua boleh. Okay, mengaktifkan. So bila dah aktif tu, dia akan keluar pop-up tu lah. Senang. Tu je. Okay, so macam ni yang saya screen saya punya counter. Okay, John, boleh tanya soalan? Boleh bos. Daripada yang you filter ataupun screen ni, volume luar biasa ni, daripada pengalaman you, actually apa yang trading view baca volume luar biasa ni, dari segi figure dia ke, macam mana daripada pengalaman you? Volume luar biasa ni, trading view dia baca kat situ. Okay, volume luar biasa ni sebenarnya dia tak kira berapa volume masuk, 10 lot ke 20 lot ke, dia tak kira macam tu. Volume luar biasa ni sebenarnya nama je volume luar biasa. Saya pun ingat first time ingat macam tu, first
Student trading view tu saya ingat volume luar biasa tu kalau orang beli 5,000 lot ke 1,000 lot ke baru dia bagi trigger, bukan. 20 lot pun dia ada bagi trigger. 20 lot, 10 lot dia ada bagi trigger. Macam Rex counter dulu dia ada bagi trigger 10 lot, 20 lot. Tapi volume luar biasa ni sebenarnya orang dah start beli. Kalau orang start beli 10 lot, 20 lot, 30 lot, volume masuk je dia akan bagi trigger. Yang tu volume luar biasa. So dia tak kira berapa lot orang beli, dia just bagi trigger kalau ada orang beli, tu je. So example macam ni, YNG ni dia tak ada perubahan. So bila kita check dekat chart, price tak increase tapi ada beli, ada orang beli. So kita macam mana kita nak tahu? Kita kena check dekat platform lah sometimes. So example kita check dekat platform, example lah kita tahu, kita check. So just kita check dekat platform lah apa jadi hari ni. Okay, just kita check. Okay, example apa benda ni, YNG kan. Okay, kita check YNG. Tengok ni. So dia sebenarnya orang sell, bukan orang beli. Dia sell je. Satu lot, satu transaction je jadi. So dia akan bagi trigger. Okay. So kenapa saya suka filter ni? Pasal walaupun 1-2 sell ke beli ke, volume masuk, apa-apa volume je. Dia sebenarnya volume luar biasa ni bukan untuk beli saja. Jangan salah faham member-member semua. Jual pun dia akan masuk, beli pun dia akan masuk. Okey, kita boleh tahu. Okey, pasal tu saya letak ni, dua-dua pun boleh tengok. Kalau orang dah start sell pun dia akan bagi trigger, orang start beli pun dia akan bagi trigger. Okey, so senang. Kalau ada orang tengah sell, baru tengah sell ataupun baru tengah beli. Okey, new. So senang nak tengok. Okey, so example macam ni. Mentega. Okey, mentega. Okey, tengok mentega. Okey. Macam mentega ni. Tengok ni. So mentega ni so orang start beli sikit. So bila dia orang start beli sikit, dia dah bagi trigger kat sini lah. Okey, mentega ni dia dah bagi trigger dah. Okey, orang start beli macam tu lah. So kita kena pergi check. Okey, mentega ni. Okey, kita check berapa volume masuk. Okey, ada yang beli, ada yang sell. Okey ke tak? Lepas tu kita check dekat chart. Mentega ni boleh ke tak mentega ni? Tengok, kita check dekat chart. Tengok chart boros sikit. So tak payah. Tapi MACD masih lagi okey. Packet chips high. Stock semua high, momentum pun up. Okey. Kalau ni, lepas tu kalau chart okey, kena check dekat platform. Pasal tu saya suruh check. Anyhow kena check dekat platform. Dekat platform kita boleh tengok berapa orang beli, berapa orang jual. Kita boleh tengok lagi clear. Okey, tengok. Okey, berapa berat dia punya volume dia ni. Okey, so counter macam ni lebih baik jangan masuk lah. Dia sikit je, berapa lot kita nak beli, nanti sangkut susah, kena tunggu lama. Tak payah masuk lah. Macam ni lah. So kita final decision, tak payah masuk, senang. Macam tu lah. Okey, macam tu saya check. Yang ni lah teknik saya sebenarnya, senang. Okey, so screener keluar, check dekat chart okey, check dekat platform. Platform tak okey, cancel. Platform okey, baru masuk. Sometimes check macam mana pun semua, sometimes harga naik, tiba-tiba jatuh. Yang tu kita tak boleh buat apa-apa lah. Okay. So ada apa-apa soalan lagi member nak tanya? Please. Any questions? Hello Jong. Ya bro. Okay, macam mana kita nak hantar alert kepada Telegram? Okay, alert. Okay, dulu saya pernah buat coding dia. Okay, dekat Python. Saya guna Python. Saya ingat saya ada buat alert. Saya ingat member yang lama dia orang tahu dia ada saya buka satu channel tu. Tapi saya ingat coding saya buat tu, saya ingat ada masalah sikit lah, to be honest lah. Okay,
saya try buat, jadi tu jadi. Dia memang hantar. Tapi dia keep on hantar je, dia laju. Okey, dia laju. Saya tak tahu lah. Dia detect cepat. Sebenarnya dia detect semua, tapi problemnya dia first sangat laju. Lepas tu saya tak tahu macam mana nak kurangkan laju tu. Okey, detection tu sangat cepat dengan sangat laju. So dia keep on hantar. So dalam satu hari tu beribu-ribu message keluar. Trigger message tu keluar. So problem. Saya guna webhook sebenarnya untuk dalam setting ni. Kita boleh set webhook kat sini. Okey. Okay. So setiap counter tu kita boleh set lah webhook dia, pemberitahuan kat sini, alert. Okey, so dia akan keluar log amaran. Okey, satu persatu tu dia akan keluar. Okey, tapi saya ingat yang ni ada yang tengah buat benda ni yang lebih menjadi lah. Benda ni saya tak minat, saya pernah try buat lah. To be honest, saya tak beberapa pasti because saya guna Python script. Bro Abu pun pernah tanya yang group owner group OSC pun dia ada tanya macam mana dulu saya buat. Saya dah bagi tahu dia saya guna Python script. Saya guna Python. Okay, because dulu saya ada belajar Python punya script, bukan untuk yang ni, untuk benda lain sebenarnya. Saya belajar, tapi saya guna pasal tu saya guna Python lah. Tapi taklah menjadi sangat. Pasal tu saya dah stop. Okay, Chat Genie pun saya pernah buat, tapi taklah menjadi sangat. Saya tanya orang pun dia orang tak beberapa pasti. Tapi kalau bro nak, boleh tanya Bro Zul Singgang Saham. Saya ingat dia dah buat alert tu. Dia masuk channel. Sometimes dia post dekat group kita, group BTC pun. Dia pun VIP member juga. Dia ada group sendiri. Kalau bro nak, boleh tanya Bro Zul Singgang Saham. Saya ingat dia punya tu jadi. Alert dia pun cantik juga, okey lah. Tapi dia punya alert setting lain sikit. Saya tak pasti dia guna alert apa. So dia alert tu dia masuk dekat channel dia. Nak tanya. Yes bro. Banker chip tu dia macam mana? Yes bro, line breaking bro. Banker chip tu dia macam mana? Dan berapa banyak banker chip yang paling cantik sekali lah? Okay, banker chip sebenarnya okay, example ni macam ni. Okay, ni ada dekat sini ada line, tengah-tengah ni ada line. Kalau lebih daripada line ni, example 10.1 lah. Okay, 10.1. Ngam-ngam dia sebenarnya 10.1 dah okey. 10.1 tu sebenarnya 50%. Okey, value dia sebenarnya 20, 0 hingga 20. Okey, value dia MCDX ni 0 sampai 20. So kita boleh kira lah, lebih kurang 10.1 tu dah 50%. Okey, plus minus 50%. Kalau 50% tu okey, boleh masuk. Kalau ikut MCDX lah. Okey, yang ni kalau macam ni MCDX ni tinggi, banker ni tinggi, 15.444. Yang ni memang tinggi lah. So yang ni okey. Kalau macam tu lah. So dia dah bagi kat sini dia dah bagi buy signal dah. Kalau ikut MCDX Smart Money, kalau ikut banker lah memang ada buy signal. Macam ni dia bagi sell signal S sell. Macam tu lah bro. So 10.1 okey. John. Yes bro. Okay, kalau refer chart sekarang ni Mentiga ni, day time frame day, suggest buy entry 0.59. Okay. And then kalau I tengok ni current price 0.62. Okay. Okay, then the target price 0.73 and 0.87 lah. Yeah. So in that case
masih boleh masuk ke ataupun too late? Boleh, kena check dia punya momentum lah bro. Kalau momentum tu still okay, kalau kita nak, okay, example kalau bro nak masuk dekat harga tinggi, dia dah bagi 0.59. Kalau kita masih nak masuk untuk mentega ni, boleh, tapi check untuk 1 minggu lah bro. Okay, tukar jadi 1 minggu because bro nak masuk harga tinggi tu, so bro nak hold lama kan, so kita check untuk 1 minggu. Kalau check untuk 1 minggu masih lagi okay, stock uptrend, MACD uptrend, momentum masih lagi up, boleh masuk lah. Macam tu, boleh masuk. Kalau ikut chart boleh masuk, dia masih lagi boleh masuk. Tapi kalau tanya saya, pendapat saya sendiri, kalau nak masuk harga tengah retrace ni, so bila harga tengah retrace tu, lebih baik EP lower sikit lah. Tunggu dia check support line. Kalau benda macam ni, harga tengah kurang tu, retracement tu, lebih baik check dia punya benda ni, letak support and resistance. So check, okay, tengok ni. So support dia kat 0.605 ataupun lagi satu support 0.5990 lah. So kita boleh check kat sana. Tengok ni, support and resistance ni kat sini 0.590, 0.605 dia dah keluar kat sini. So kita boleh check. So harga telah kurang, so lebih baik masuk kat 0.605, dia punya support dia. Okay, Ya. so macam tu lah kita nak check bro. So kalau pendapat saya, EP lower better, selamat sikit. Because EP atas nanti harga drop, kena tunggu paper loss, so kena tunggu lama. Kalau EP lower, lepas tu dia naik balik daripada support level dia, lagi bagus, safer sikit lah, selamat sikit. Macam tu lah. Kalau nak masuk boleh, kalau ada holding power, tak ada hal. Macam tu lah bro. Okay, thank you. You're welcome. Any other question guys? Any other question guys? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, kalau ada apa-apa doubt. John, untuk counter mana kita nak cepat lah, macam you kata rempit ataupun FIFO ni, what is the best time frame dalam trading view ni yang kita perlu select? Kalau nak rempit, best time frame 5 dengan 15 minit bro. Kalau rempit 5 ataupun 15 minutes untuk rempit. So macam yang saya katakan tadi, saya nak remind balik lah. Okay, dulu grup kita pernah ada buat rempit. Saya dengan Haris bro, kita buat rempit banyak. To be honest, ada banyak orang sangkut, ada banyak orang buat profit. Sekarang kita dah tak bagi dah counter rempit because kebanyakan newbies dah tahu bila nak nak EP, bila nak keluar cepat kan. So dah takut dah nak bagi counter rempit. So sekarang ni semua counter swing ataupun intra ataupun mid, itu je kita bagi sekarang. Okay, so kalau nak masuk counter FIFO ataupun rempit 5 minutes, 15 minit. Tapi apa dia punya trading plan? Kalau ikut 5 minit, kena keluar dalam 5 minit. Kalau ikut 15 minit, kena keluar dalam 15 minit. Itu yang trading plan dia sebenarnya. Because kalau kita letak 5 minit, dia akan fokus next 5 minit je. Kalau letak 15 minit, dia akan fokus ataupun predict next 15 minutes punya movement.
Okay, dia ambil yang 50 minutes lepas, dia akan forecast next 50 minutes. Yang itulah moving average sebenarnya. So kalau kita hold lebih, yang tu depending untuk depend kepada risk appetite sendiri lah. Maybe certain macam dulu masa kita buat counter rempit tu, kita hold je walaupun kita tengok 5-15 minit. Sometimes kita tengok kita hold je because harga lagi naik tinggi kan, kita hold je. Yang tu ikut risk appetite sendiri. Tapi untuk rempit 5-15 minutes paling best untuk masuk counter rempit. So yang tu time frame dia. And then lagi satu, Pak cakap pasal counter rempit, saya teringat satu benda, macam mana nak keluar awal. Yang ni saya dah explain kat dekat group juga hari tu saya dah tulis macam mana nak TP cepat, TP awal. Okay. So example sekarang, just an example, saya guna mentega ni. Okay. Mentega ni, okay. Example kita masuk 0.590. So alert dah keluar by entry, dah keluar 0.590 dah keluar. Okay, harga naik lah. Harga naik sampai berapa ni? 0.660. Okay, harga naik sampai 0.660. So example harga sekarang 0.660 tu, janganlah pergi queue kat 0.660. Yang itulah banyak orang akan sangkut. Okay, kena check momentum. Kalau orang masih lagi tengah beli, laju tengah beli, macam buy holding macam hari tu, orang laju tengah beli, walaupun harga naik turun, harga naik, masih lagi beli je, hantam je. Macam tu tak apa. Kalau orang tengah beli slow, tapi harga tengah naik, tapi dia orang yang tengah beli tu slow. Macam tu janganlah pergi queue dekat harga on the current price, because bila kita queue dekat current price, dia ikut queue, betul? Kita queue kat last. So yang orang yang tengah beli tu akan beli yang orang yang queue early. Okay, early queue yang akan keluar dulu. Yang member yang masa baru tengah queue tu, dia akan keluar lambat lah. So macam mana nak keluar sebelum harga jatuh? Bila harga dah 660 ni example, okay, queue lah dekat 1 bit lower, 0.655, because orang dah buyer tengah tanya harga dekat 0.655. So bila harga dah 0.660, memang member dah profit. So queue 1 bit lower. Bila kita key in 1 bit lower, dia akan immediately match. Pasal tu kalau tengok yang macam advisor dulu, member ada yang complain sebenarnya. Okay, bukan advisor simply suruh masuk lepas tu dia orang TP, bukan. Kalau pro traders tu, dia tak queue dekat harga on the current price, dia akan selalu queue 1 bit lower. Okay, dia akan queue 1 bit lower. Bila queue 1 bit lower, dia akan immediately match. Kalau tak beli juga, harga tengah jatuh cepat, queue 2 bit lower. Confirm kalau queue 2 bit lower, mesti akan keluar cepat. Mesti akan keluar. Tak pernah sejarah saya pernah sangkut kalau queue 2 bit lower. Kalau saya tengok harga orang tengah jual, okay, profit taking tinggi sikit. Bila harga dah tinggi tu, profit taking tinggi, saya akan immediately queue 2 bit lower. Tak apa, profit kurang sikit pun tak apa, asalkan ada duit. Okay, ada profit juga. Saya just queue 2 bit lower because saya nak lepaskan diri dulu, escape dulu. Saya akan queue 2 bit lower, immediately match, confirm akan match. Okay, so yang ni lah tips-tips untuk elakkan sangkut kat kondo, escape lah. So ada apa-apa soalan lagi? So kalau ada tanya soalan, nanti saya akan ingat balik. Kalau ada apa-apa saya lupa ke, dekat yang MCDX tu, retailer banker itu macam 15 dia apa dia? Bro tak dengar bro.
Yang MCDX. Ya bro. Ada retailer, banker. Okay. Ada number banker 15 kan. Okay, ya. Number tu 15 tu number apa John? Number berapa banker value sekarang pada hari 30 November ni bro? So value dia 15.4. Kalau 15.4 sebenarnya kita boleh kira lah, ambil 15.4 tu bahagi dengan 20. So banker chips dia 77% untuk hari ni kat dalam apa ni mentega ni. Macam tu lah kita kena kira. So ambil 15.4 ni bahagi dengan 20. Oh okay, faham, thanks. Okay, you're welcome bro. Yes bro Wilson, I think you raise up your hand. Any question? John, Yes bro. apa beza banker chip dengan hot money Hot money tu sebenarnya flow of volume tu je. Berapa banyak transaksi tengah berlaku dengan compare dengan retailer dengan bankers. So kalau hot money dia macam ni, example area macam ni. Walaupun dia sell signal, retailer dia kurang, banker pun kurang, dia masih lagi sell, tapi kita ada buy signal kat sini pasal kita boleh tengok dia punya hot money dia tinggi sikit kat dalam tu. Okey. Yang ni retailer dia tinggi, hot money pun tinggi, so kita boleh tengok area macam ni juga ada buy signal because ada banyak transaksi tengah berlaku. So hot money flow lah. Okay, money flow, macam kita ada satu indikator tu ada money flow, betul? Money flow index, yang tu lah. Sebenarnya sama je benda tu. John, banker chip tadi tu kita bahagikan dengan retailer punya chip lah untuk dapatkan percentage dia. Ya, betul bro. Dia punya total dia 20. Okay, thanks. Okay. John? Yes, miss. John, below the blue buy entry 59 cents, below that you have the green arrow there, plot 53, and then blue again 53 cents, and then that black one, arrow background line 53 cents. What does that stand for? This one, miss. This area. Yes. Okay, this one is actually reflecting the arrows here. Because sometimes kalau kita tengok sometimes if we see from the chart, okay, example we don't have this lah, okay, we don't have this, it is very difficult to see when is actually what price is actually the arrow is showing. So that's why we can see here this arrow, okay, see the arrow. Okay, we don't know that what price is actually the arrow price is showing, so we can see from here. So it shows that the buy arrow is came at the price of 0.530, and also the buy signal is also at 0.530. So that is the idea of this thingy lah, miss. Okay. So but important is that we just check on the blue line buy entry, the yes, current price, and the pink target pricing, right? Yes, correct. So there's two actually. For the buy and sell arrow, it only will give you the what will be the what we call that, the buying price or the entry price can be when the buy signal appear. Like example, in this case, the buy signal came at 0.5, and this is actually another indicator, which is this indicator, the intraday indicator. Signal shows that buy entry at 0.59, and
TP at 0.73 and 0.875. So in this case, so when I use this intraday, is actually not for intraday. That's why I said that just now I explained. Those who have subscribed my premium indicator, if you put 1 day and then if you're looking at these indicators, actually you're looking at swing already. You're looking at 1 or 2 weeks idea, or maybe a few days holding, or maybe 1 week holding, something like that. So that's why the TP is higher. If you're looking at 15 minutes, the TP will be lower. So it follows the chart automatically. Okay, understand. Yes. So if you look at the 5 minutes, then the TP is much lower, something like that. Right. Yeah. Okay. Noted. Thank you. You're welcome, miss. Any other question, guys? John, Yes, bro. boleh tak just summarize you punya satu indikator yang untuk 5 minit? Apa counter repeat tu indikator tu. Okay, 5 minutes ni Okay, just hide yang lain tu. Okay, just hide yang lain. Okay, kalau nak tengok 5 minutes punya indicator ni, sebenarnya 5 minute indicator ni yang ni saja. Yang ni saja. I better take out yang lain lah. Okay. So 5 minute indicator ni, so yang ni sajalah. Okay. So example, dalam 5 minute indicator ni sebenarnya dia ada semua. Okay, dia ada semua. Dia ada TP line. Dia ada yang red diamond ni sebenarnya retracement signal. Tengok ni, retracement signal. Kalau benda ni keluar, harga akan jatuh. Tapi kita tak tahu bila akan jatuh. Tapi harga akan jatuh. So kita boleh tengok. Harga memang jatuh. Dia naik, lepas tu jatuh. Retracement signal. Okay, kalau yang diamond ni keluar, tengok ni. Diamond ni keluar sebelum satu hari. Yang ni 12 November, 11 November, diamond ni keluar. Red diamond. Harga jatuh. Red diamond keluar, harga jatuh. Kalau ada diamond ni, harga jatuh sampai tak ada diamond. Okay, yang diamond ni kalau keluar, kena jaga-jaga. Retracement signal sebenarnya. Harga akan jatuh. Tapi bila akan jatuh, kita tak tahu. Tapi selalunya next day dia akan jatuh. Bila saya backtest selalu macam tu lah. Next day ataupun next 2 days harga akan jatuh. Ataupun hari tu harga akan jatuh. Tapi timing exactly saya tak tahu. Okay, tapi bila dia keluar, dia detect harga akan jatuh. So yang ni macam ni, dia detect pada 27 November, lepas tu jatuh 30 November. Walaupun harga naik, tapi dia jatuh juga. So dia detect. Okay, dia detect. So yang ni satu, diamond ni retracement signal. Okay, purple ni boleh jadikan apa ni, TP, take profit line. Okay, pasal tu dia kita keluar 0.730 ni daripada apa ni, pink dot ni. Pink dot ni sebenarnya take profit dot. Okay, take profit. Kalau yang ni ke bawah, okay, yang ni sebenarnya boleh jadikan support line. Okay, support line. Okay, tapi saya tak pernah banyak guna apa ni untuk support lah. Saya selalu tengok untuk take profit dia. Okay, lepas tu kita boleh tengok kat sini ada red dot. Red dot ni resistance line. Okay, dia akan keluar resistance line. Resistance dots dekat sini. Dekat sini tak ada lagi resistance dots. Okay, so kenapa dia tak banyak ada, member boleh maybe fikir kenapa tak banyak red dots ni, takkan tak ada resistance pula kat sini. Yang ni major resistance. Kalau yang ni dah break, dia akan naik tinggi. So macam ni, major resistance dah break, naik tinggi lah. Belum ada lagi major resistance. Okay, yang ni major resistance. So kita boleh tengok kat sini, backtest okay, proven So macam ni. Okay, macam ni. Dekat sini ada red dot. Dia tak pernah lepas. Lepas tu dia lepas. So dia dah break dia punya red dot tu. Kalau break, dia naik tinggi. Tengok tu, tinggi. Okay, naik tinggi. Lepas tu dia naik tinggi.
baru dia jatuh balik. So kalau dia break dia punya red dot tu, major resistance tu dia dah break. So yang tu kegunaan apa red dot kat sini lah. Okay, dalam 5 minutes ni. So then kita ada arrow dengan ada orange color. Orange color ni sell signal, green color ni buy signal untuk apa benda ni, untuk indicator ni. So yang green ni lah dia bagi buy entry kat sini. So kita boleh check kat sini lah lebih kurang. So dia akan bagi buy entry berapa ataupun upper band dia berapa, kita boleh masuk. Kita boleh ikut yang hijau ni sebenarnya. Hijau. Okay, hijau dengan apa ni, light green ni kita boleh ikut. Okay, kalau yang merah jangan. Kalau merah dia sell signal lah. Okay, kalau merah. So yang biru, light blue, hijau kita boleh ikut. Okay, untuk buy entry kat sini. Yang ni indicator ni untuk scalping sebenarnya. Tapi dia ikut chart. Kalau 5 minutes, okay, indicator ni boleh sampai guna 5 minutes je. Jangan kurang daripada 5 minutes Okay, 5 minutes je. Saya dah buat back test, memang 5 minutes okay lagi lah. So kita boleh tengok kat sini, buy kat sini. Okay, buy dekat 0.630. Dia dah bagi dah TP1 640, TP2 650. Memang dah achieve because harga dia naik sampai 660 tadi kan. Example. Okay, 660 tadi dia naik. So lepas tu dia dah bagi short entry dah. Okay, memang dah bagi ada sell signal. So ni lah pasal tu yang indicator ni boleh guna sampai 5 minit. So proven lah. So back to one day. So one day, so dia memang naik sampai 660 lah. Okay, so 660 ke 670 saya pun tak tahu. Okay. Tapi TP dia dah bagi dah tadi untuk 5 minit. 650, 640, TP1, TP2. Okay, dia ikut chart automatically. So proven lah. Memang hari ni proven. Yang ni hari ni punya bukan beberapa hari punya lepas bukan hari ni punya. So buy entry keluar scalping. Okay, yang ni indicator ni untuk scalping. Boleh guna untuk scalping, boleh guna untuk swing, boleh guna untuk mid. Yang ni indicator ni boleh guna untuk semua. Tapi nama saya letak intraday dengan 5 minutes because yang ni boleh guna untuk intraday dengan sampai untuk scalping juga. Pasal tu saya letak ni. Okay, so yang ni lah kegunaan indicator scalping. Ada apa-apa soalan lagi member semua? No question lah guys. Okay lah, tak nak ganggu dah. Okay, setengah dah. Okay, so okay, let's take a rest. So kalau ada apa-apa soalan ataupun ni boleh tanya kat saya dekat Telegram personally. Okay, and saya akan buat lagi session lah, upcoming session. Okay, untuk bagi tahu benda-benda lain. Ada banyak benda lagi. Hari ni just cakap pasal screener, indicator, macam mana nak cari counter lah. Okay, so benda apa ni basic je hari ni. Okay, if no questions, let's wrap it up. Is it okay guys? Okay, thank you Don. Okay guys, good night. Bye. See you guys tomorrow ya. Okay, thank you John. Okay, welcome bro. Thank you, John. Welcome bro, welcome guys. Thank you, John. Thank you, John. Okay, Thank you. welcome, Thank guys. you. Thank you, John.